Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Allahumma nawwir bil kitabi basari wa atliq bi lisani wa shrah bihi sadri wasta'mil bihi jasadi bihawlik wa quwwatika fa innahu la hawla wa la quwwata illa bik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada pagi ini kita bertemu. InsyaAllah kita akan baca kitab Al-Jawhar Al-Mawhub, yang mana kitab ni sebenarnya ada jadual di sini, tapi kemudian ditukar kitab lain pula. Jadi sempat beberapa kali je yang kita bahas bab salam gitu. Maknanya dalam masa 5 bulan atau 6 bulan ni hanya ni kali ketiga. Ikut tandaan saya lah. Ada kitab muka surat 220 tu. Kita membahaskan dalam kitab ni sebelum ditukar kitab Muwafiq Masbuk. Kitab ni dulu. Bila tengok Muwafiq Masbuk tu lagi penting pada yang ini, tukar. Tapi sempatlah juga. Jadi kita bulan, tak ingat bulan berapa, tahun lepas, bulan 6 kot, tahun lepas kita mula. Kemudian bulan 9 kali kedua. Ini bulan 1 seterusnya kali ketiga, membicarakan tentang kelebihan salam. Kalau ingat lagi lah, membicarakan tentang kelebihan salam, yang mana kita dah bahas sebelum ni. Ini kali ketiga habislah kelebihan salam. Kita masuk dekat memberi salam bila memasuki sesuatu majlis atau rumahnya sendiri. Kita dah bahas sebelum ni hukum bagi salam, kisah tentang salam sebelum ni. Lama sangat ni, berapa bulan ni, 3 bulan lepas. Dan kita baca hadis, ada 4 hadis berkaitan dengan salam. Kemudian pantang larang salam, itu yang lepas. Masuk, habis dah berkaitan dengan perkara tu. Kemudian masuk kita memberi salam bila memasuki sesuatu majlis atau rumahnya sendiri. Ke surat 220. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, idza dakhaltum fi majlisin fasallimu wa idza kharajtum fasallimu. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila masuk kamu pada satu majlis, maka memberi salam olehmu, dan apabila keluar kamu, maka beri salam olehmu. Yang mana Nabi arahkan kita, bila kita masuk satu majlis bagi salam, bila kita keluar majlis pun bagi salam. Cuma ini adalah arahan sunat, dan arahan sunat itu secara umum. Jika ada ibadah lain ketika itu, maka tak sunat bagi salam ketika masuk dan keluar. Jika ada majlis, bukan ibadah lah, majlis lain. Ini dalam keadaan umum, secara umum. Kalau ada kuliah, dia masuk, kalau ikut hadis ni bagi salam, tak. Tak ada, duduk diam-diam. Duduk je, masuk-masuk duduk. Tanpa orang lain sedar, dia duduk bila dia masuk satu majlis. Kalaulah Nabi suruh jangan bagi orang yang sedar dia masuk ke satu majlis tu, sebab majlis tu sedang berjalan, lagi-lagilah jangan bagi salam. Lagi-lagilah tak boleh bagi salam. Begitu juga nak keluar.
keluar majlis, ada satu majlis, dia duduk dalam tu, nak keluar. Ada kuliah dia keluar. Mesyuarat sedang berjalan, dia keluar. Sedangkan mesyuarat tu sedang berjalan. Maka secara umum, masuk satu majlis, bagi salam, keluar bagi salam. Tapi jika ada majlis lain atau majlis sedang berlangsung, tak ada bagi salam dah. Tak disunatkan bagi salam. Malah makruh lagi bagi salam. Tapi kadang-kadang kita tengok, kita perhati juga. Masuk kuliah sedang ada. Sebab saya perhati, saya duk perhati boleh tengok kau ni. Jadi ada, dia masuk, dia bagi salam dan dia bersalam. Salam, tangan. Dan bagi salam. Sedangkan ketika itu tidak disunatkan. Malah boleh hukum makruh, kena ganggu. Orang tengah tumpu, dia bagi salam, nak kena jawab. Lepas tu, dia holor tangan, nak kena holor. Apa lupa dah tadi. Mengganggu tumpuan orang. Dia seumpama orang tengah baca Quran, orang tengah baca Quran, dia bagi salam. Sama. Orang tengah baca Quran, dia hulur tangan. Orang tengah berzikir, dia hulur tangan. Begitulah. Macam tu juga ketika hari Jumaat. Saya duk perhati lah. Ketika hari Jumaat, kita masuk, sebelah-sebelah kita ada orang, kita sembahyang. Lepas sembahyang, kita sunat bersalam. Sebelah-sebelah tu. Sebab kita nak duduk lama ni hari Jumaat ni. Mungkin nak duduk kat sejam ada, mungkin 40 minit nak duduk sebelah dia. Tapi kalau dia duduk diam gitu, tengah berzikir ke tengah apa, jangan salam. Dia ada amalan-amalan ni berapa ribu, kita salam, tangan ni duduk sini. Salam hilang kat mana tadi dah. Salam. Jadi, hukumnya makruh pula kacau orang. Okey, ni secara umum gitulah. Yakni, dua-dua-satu kan. Yakni, sunat memberi salam pada ketika berjumpanya dan pada ketika bercerai, berpisah, kerana memberi aman. Memberi aman. Assalamualaikum kan. Memberi aman lah. Nak minta supaya selamat. Dia selamat. Dia pun jawab, selamat atas kamu juga, sejahtera atas kamu juga. Kan minta Allah amankan. Amankan lah, tu maksudnya. Sunat memberi salam pula pada ketika berjumpa dan pada ketika bercerainya kerana memberi aman. Memberi aman. Sama-sama doa supaya sejahtera. Dan mendirikan tanda bagi ahli iman, al-iman, tanda bagi kita yang sama-sama beriman, bagi salam sama-sama. Antara, boleh kita kata, antara ibadah sunat yang awal ditinggalkan, awal lagi orang tak buat, adalah bila memberi salam kepada orang yang kenal sahaja. Itu antara, boleh kita kata, bid'ah yang tak berdosa lah, bid'ah yang awal-awal lagi dibuat, iaitu hanya memberi salam pada orang yang kenal. Macam tu, kita boleh kata gitu. Tu baru bid'ah betul. Tu realnya bid'ah. Antara bid'ah yang terawal, bid'ah yang terawal adalah memberi salam hanya dengan orang yang kenal saja. Sedangkan bagi salam orang kenal dan tak kenal. Dan kata Imam Nawawi, sunat memberi salam apabila masuk seorang ke rumahnya. Nak masuk rumah sendiri, rumah orang lagi salam. Rumah sendiri. Dan jikalau tiada, ada padanya seorang sekalipun, walaupun tak ada orang dalam rumah tu, dia bunyi. Dan hendaklah berkata ya. Bukan Assalamualaikum warahmatullah. Kalau masuk satu rumah tu tak ada orang. Assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Tak payah hafal ni sebab kita baca tahiyat. Jadi tak susah lah. Kalau kita masuk rumah kita sendiri, maka bagi salam assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin jika tak ada orang. Jika ada orang, macam biasalah assalamualaikum. Salam sejahtera. Assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Maksudnya salam sejahtera ke atas kami dan ke atas hamba-hamba Allah yang soleh. Kenapa? Apa kemunasabahan baca macam ni? Sebab tak ada orang. Bila kita masuk assalamualaikum, selamat sejahtera ke atas kamu, kamu mana tak ada orang. Satu. Dan bila kata kum tu ke atas kamu, ganti nama kedua, iaitu orang tu mesti ada kat situ. Mesti ada di situ. Baru boleh kata assalamualaikum, 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 assalamualaikum. Sebab dia kena ada di situ. Kalau dia tak ada situ, tak boleh kata gitu. Selamat sejahtera ke atas kamu. Kamu tu kat mana? Kamu tak ada kat situ. Kamu kat tempat lain. Tak boleh. Dia kena ada di situ. Jadi, oleh macam tu tak sesuai assalamualaikum. Habis assalamualaikum. Siapa ada kat situ? Kita. Maka assalamualaikum tu macam doa atas diri kita sendiri.
Cuma wa ala ibadillahi salihin, kemunasabahannya adalah takut-takut ada hamba-hamba Allah yang tak nampak. Dan supaya dia keluar. Yalah, kalau jin ke apa takkan nak suruh dia duduk situ, suruh dia keluar lah. Jadi macam seolah kita kata selamat sejahtera ke atas hamba-hamba Allah yang soleh. Kalau ada jin situ, dia keluar, dia tahu lah bukan tempat dia. Tu dari segi baca masuk dalam rumah. Tapi kita tu lah, kalau kita balik kampung apa, bila kita balik tak ada orang dalam rumah, kita tahu buka kunci, kita masuk rumah, kita masuk gitu sedangkan assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Dan demikian lagi apabila masuk masjid. Masuk masjid pun sama. Jika ada masjid atau rumah yang tiada ada padanya seorang, kalau tak ada orang, masjid, masuk masjid kosong, assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Sebab assalamualaikum ni dia dua dalam satu. Untuk orang dekat situ pun boleh, untuk kita pun boleh. Kami. Kalau assalamualaikum bukan untuk kita, hanya untuk orang tu. Jadi orang itu akan jawab waalaikumsalam. Jadi dapat balik kat kita. Tapi kalau tak ada, kita assalamualaikum, dapat dekat orang lain je. Bukan orang lah, dapat kat yang lain. Kita tak dapat. Jadi sebab tak ada orang, assalamualaikum. Tak dapat dekat dia pun, kalau dia ada kat situ, dapat kat kita. Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Masuk masjid dan masuk rumah yang tak ada orang, diulang balik kat sini. Sunat memberi salam dan berkata, itu yang pertama. Nak tambah lagi, boleh, lagi bagus, ada lagi. Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin yang tadi. Lepas tu assalamualaikum ahlal bait wa rahmatullahi wa barakatuh. Ini masuk masjid pun sama juga. Assalamualaikum, salam sejahtera ke atas kami dan ke atas hamba-hamba Allah yang soleh. Sambung lagi, salam sejahtera ke atas kamu wahai penghuni rumah. Penghuni rumah, kalau masjid, penghuni masjid lah, kalau yang siapa ada dalam tu. Beserta rahmat Allah dan keberkatannya. Doa untuk orang, untuk yang ada kat situ. Okey, ini pun tak perlu hafal lah. Sebab assalamualaikum ahlal bait wa rahmatullahi wa barakatuh. Tak ada nak hafal apa sangat, senang sangat. Baca dengan tak baca je. Dan sunat bagi orang yang memberi salam atas seorang, maka tiada menjawab ia akan salamnya. Jika sunat macam ni, kita bagi salam ke orang tak jawab, maka sunat bagi kita. Tu maksud dia. Dan sunat bagi orang yang memberi salam atas seseorang, dia bagi salam atas seseorang, maka tiada menjawab, dia tak jawab. Tiada menjawab ia akan salamnya. Bahawa kata ia, orang yang bagi salam tadi cakap balik dengan perkataan yang lemah lembut. Jangan cakap apa? Tak jawab soal, jangan jawab keras. Aku bagi salam tak jawab, jangan jawab itu. Jawab secara lembut. Dan jangan juga jawab macam main-main. Assalamualaikum, tak jawab dosa. Biasa nak bagi kat perempuan lah gitu kan. Jangan juga. Jangan juga. Maksudnya itu dikira kasar lah tu, kira macam main-main. Tak jawab berdosa. Sedangkan bagi salam dekat perempuan, lelaki bagi salam dekat perempuan tu seorang, lelaki tu pun, perempuan tu seorang, lelaki tak kisahlah berapa orang pun, perempuan tu seorang, hukum makruh jawab. Kalau perempuan tu perempuan muda, makruh. Jadi kat situ salah dia kata assalamualaikum, tak jawab berdosa. Tak, jawab tu hukumnya makruh. Jawab salam lelaki tu hukumnya makruh. Tapi kalau nak bagi salam, bagilah salam. Cuma jangan cakap tak jawab berdosa. Sebab dia bukan berdosa kalau dia tak jawab, jika dia perempuan muda. Ada ni, kita dah bahas sebelum ni. Kalau sempat nanti kita ada satu perenggan kita akan baca yang lepas ni. Ada peraturan bagi salam lelaki dengan lelaki, perempuan dengan lelaki, perempuan dengan perempuan, perempuan ramai dengan lelaki seorang, lelaki ramai dengan perempuan seorang. Dia ada peraturan. Bukan asal bagi salam je wajib jawab. Tak. Okay. Dan bila dia tak jawab, kena kata dengan lembut bahawasanya menjawab salam itu wajib. Cakap jawab salam tu wajib. Cakap dengan lembut, maka sayugia bagi engkau bahawa engkau kembalikan salam atasku. Balaslah balik. Aku dah bagi doa atas engkau, kau tak doa balik atas aku, supaya gugur daripada engkau fardu. Supaya gugur lah yang kewajipan tadi. Itu kalau lelaki dengan lelaki,
Lelaki dengan lelaki, lelaki dengan perempuan, tapi perempuan tu ramai, itu dia ada peraturan dia. Tapi kalau satu sama satu, ini bukan peraturan dia, seorang sama seorang. Tapi kalau perempuan tu, lelaki dengan perempuan tu tak muda, dah tua, ada sunat kat situ. Salah kita tak bagi pula. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, abkhalun nasi man bakhila bis salami. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang terlebih bakhil manusia itu orang yang bakhil dengan salam. Yalah, biasa peristiwa ni berlaku. Biasa orang tanya Nabi, Nabi jawab, apakah amalan yang paling afdal? Nabi jawab yang ni. Orang lain tanya, Nabi jawab yang lain pula. Orang lain tanya, Nabi jawab yang lain pula. Apakah amalan yang paling afdal? Perang fisabilillah. Selama berapa lama orang lain tanya pula, apakah amalan yang paling afdal? Sembahyang. Apakah amalan yang paling afdal? Sedekah. Nabi jawab berdasarkan apa yang orang tu perlukan. Sama dalam kes ni. Nabi kata, yang terlebih bakhil manusia itu orang yang bakhil dengan bagi salam, dengan memberi salam. Nabi bagi tahu sebab sesuai dengan dia. Nabi jawab soalan dan Nabi bagi tahu yang sesuai dengan dia. Dia jenis malas bagi salam, maka Nabi kata lah, orang kena ikut. Tapi bila dalam keadaan lain, Nabi kata orang yang bakhil ni yang harta banyak tak sedekah. Bergantung pada dia. Nabi nak ajar kat kita, bagi tahu dekat orang apa yang dia perlukan, bukan bagi tahu kat orang apa yang dia tahu. Dia konon-konon tahu banyak, orang soal tu habis dia bagi tahu. Sesuai dengan dia, tengok IQ dia. Dia sekadar tinggi mana akal dia. Dia sekadar nak dapat tahu hukum sesuatu untuk beramal sahaja, atau dia nak untuk apa? Nak masuk periksa nanti, nak buat tesis nanti, kita tahu dia. Dia orang macam mana. Maka kita jawab berdasarkan keadaan dia. Bukan kita jawab, kita bagi tahu dia berdasarkan apa yang kita tahu. Jawab apa yang dia perlukan. Macam tu lah bila Nabi ajar kita dalam banyak perkara. Contohnya ni lah, dia tu kurang sikit bagi salam. Nabi kata yang paling bakhil adalah orang yang benda tak payah pakai modal, bagi salam, pakai helio aja. Tapi tak bagi salam. Nabi sebab dia. Tapi kalau orang tu malas sedekah, Nabi kata orang yang paling bakhil yang simpan harta, bukan boleh bawa kubur, masuk kubur kan. Nabi kata ke situ pula. Nabi kata orang yang paling pencuri yang paling jahat. Pencuri yang curi dalam sembahyang sebab dia sembahyang lebih kurang. Rukuk sujud dia tak sempurna. Nabi kata, tahu tak, pencuri yang paling jahat sekali lah. Pencuri yang mencuri dalam sembahyang, dengan maksud tidak menyempurnakan rukuk dan sujud dengan sempurna, yang mana dia adalah pencuri kerana dia mencuri hak Allah. Dia ke situ pula. Jadi dalam kes ni jangan kita kata yang terlebih bakhil manusia itu orang yang bakhil dengan salam pada satu keadaan lah. Jadi dah lah benda tu free, tak juga bagi salam. Bagi salam untuk berjumpa. Kata Ibn Hajar di dalam Tanbih Al-Akhyar, dan hendaklah menyungguh-nyungguh, bersungguh-sungguh bahawa memberi salam pada tiap-tiap hari atas orang tu 10 orang daripada muslimin. Kena cari lah, hari ni berapa kali lah? Tak ada lagi 10, 9, kira. Kena kira 10 minimum. Bila 10 bersungguh-sungguh. Kalau macam ni, jumpa orang bagi salam, itu biasa lah, tak ada nampak sungguh tu. Sehari mesti 10 paling kurang, kan nampak dia punya sungguh. Dan mesti kena gitu. Sebab kita nak doa dia balik ni, kita bagi doa dan kita nak salam dia, balasan dia balik. Bersungguh-sungguh 10 orang muslimin. Dan bahawa ada ia yang memulai salam, siapa yang mula salam, maka bahawasanya memulai itu afdal daripada kembalinya. Sedangkan kita tahu bagi salam sunat, jawab salam wajib. Ada keadaan yang sunat lebih besar pahala daripada wajib. Patutnya wajib, kita tahu majoriti atau kebanyakan yang wajib lebih besar 70 ganda daripada sunat. Itu kebiasaan. Tapi dia panggil mustasnaya, dia ada istisna, dia ada pengecualian. Tak banyak, beberapa aja. Ada list dia lah.
berapa belas saja. Yang sunat lagi besar pahala daripada wajib. Tapi itulah kena belek kitab lah. Kita bukan ingat pun. Ilmu bukannya dalam dada, duduk dalam kitab kan. Dalam topik. Nak macam mana? Antaranya bagi salam. Saya teringat satu. Sunat lagi besar. Orang berhutang kat dia. Bila sehingga waktu yang dijanjikan tak dapat bayar. Orang tak dapat bayar. Tapi bukan dia lagi. Dia tak dapat bayar. Maka yang memberi hutang ni wajib tunggu. Wajib tunggu. Sebab tu tak tahulah sistem mana wajib tunggu. Tak tahulah sistem mana yang kalau tak bayar hutang pergi tarik tu. Dia tak tahulah. Sistem mana, bukan sistem Islam tu. Tak boleh jadi lah. Nah, tarik tu. Kalau kata ambil barang tu, bincang elok-elok, jual barang tu, bakinya dapat dekat yang memberi pinjam, bukan baki. Berapa yang baki pinjaman bagi kat yang pemberi pinjam. Kemudian ada baki lagi, kalau ada lagi bagi dekat yang meminjam tu. Ni kalau tarik terus. Kan? Tak tahu sistem mana pakai. Cuma hukum Islam, bila tak boleh bayar, dia berhutang dan tak boleh bayar, yang memberi hutang tu wajib tunggu. Wajib tunggu yang memberi hutang tu. Okey, bila nak bayar? Bulan depan. Tiba-tiba tak boleh bayar. Wajib tunggu. Bukan kata tak kira macam tak ada. Wajib tunggu. Bukan aku pergi rumah kau ambil kau punya barang, bukan. Wajib tunggu. Sebab apa? Hutang ni dia termasuk dalam ada dosa pahala. Bagi hutang hukumnya sunat, maka dapat pahala kat situ. Ada dosa pahala kat situ. Jadi bila tak boleh bayar, pahala dia tu berterusan lagi. Sebab tu wajib tunggu. Pahala dia berterusan. Jadi wajib tunggu. Kalau tak boleh bayar, sehingga sampai lepas dibincang sampai satu tahap, barulah dijualkan apa ke, ataupun kalau ada barang, kalau barang lah dijual barang tu, diberi baki hutang tu dekat yang pemberi pinjam. Kalau ada lebih, kena bagi balik dekat yang meminjam. Ya. Kalau tak ada benda, sebab pinjam tak ada, barang tak ada, macam duit, tapi sebenarnya duit dia tak boleh pinjam. Jangan pinjam duit. Kalau orang nak pinjam duit, jangan. Pinjam tak boleh. Duit tak boleh pinjam. Sebab tahu tak pinjam apa? Pinjam ni, pinjam air, apa boleh kata pinjam air? Tak, kalau orang nak, nanti dia bayar balik. Nak kata apa? Pinjam air, mana boleh? Kalau pinjam, lepas dah telan, pinjam ni kena hantar balik barang yang dipinjam tu. Pinjam gelas. Nanti lepas dah guna, dah cukup waktu seperti yang dijanjikan, bagi balik yang sama. Tak boleh bagi yang kita punya cawan yang beli sabun dapat free tu, bagi tu tak boleh. Kena bagi yang dia punya. Tu nama pinjam. Tapi kalau pinjam duit, kita dah guna, kena ambil balik duit tu, bagi dia. Kita ganti duit lain. Sebab tu dalam perbankan Islam, dia tak panggil pinjaman, tu dia panggil pembiayaan. Dia tak panggil pinjaman. Duit tak boleh pinjam. Duit kena hutang. Hutang boleh bayar yang lain. Dan memang hutang bayar yang lain. Dia panggil hutang. Dia tak panggil pinjam. Dia panggil hutang. Jadi habis ni, apa nak cerita ni? Cerita tentang yang hutang tadi. Orang berhutang duit lah kita kata. Orang berhutang duit dengan kita dan tak boleh bayar lagi. Wajib tunggu. Dan pahala kita berterusan. Dia berdosa ke tak berdosa sebab dia janji tapi tak boleh bayar, bergantung kepada dia ada duit sorok ke apa ke, ataupun memang betul tak ada duit. Jika betul tak ada duit, tak berdosa walaupun dah janji. Kalau dia ada tapi dia buat benda lain yang bukannya wajib pun, dia sorok duit, maka berdosa lah kat dia, tak bayar itu. Yang memberi ni hutang yang terpaksa menunggu, wajib menunggu ni pahala wajib tu. Sedangkan masa bagi hutang pahala sunat. Nak hutang bagi sunat, dia tunggu dapat pahala wajib. Free je, sebab tu wajib tunggu. Okay. Memberi hutang sunat, kemudian dia tak boleh bayar. Okay. Membayar hutang wajib.
Mana lagi besar pahala? Orang yang berhutang ni membayar hutang, wajib kan? Dengan orang yang bagi hutang, sunat. Orang yang bagi hutang. Orang yang bagi hutang tu lebih besar. Habis sunat. Tapi logik pun, memanglah orang bagi hutang, dah duit dia, tak apa, dia bagi hutang. Kemudian, dalam keadaan dia tak dapat apa-apa. Bagi hutang, nanti dia dapat balik hutang itu aja, tak dapat kelebihan apa-apa. Dapat pahala aja. Jadi, bila kau dah pinjam, wajiblah bayar. Wajiblah bayar. Tapi kalau logik kita pun, memanglah yang bagi hutang tu lah yang besar pahala. Tapi dari segi hukum, bagi hutang sunat. Bagi hutang wajib. Jadi, mana lagi besar pahala? Sunat. Ya sunat. Iaitu memberi hutang. Memberi hutang lebih besar pahala daripada membayar hutang. Walaupun membayar hutang tu wajib. Macam itulah juga, bagi salam, sunat. Jawab salam, wajib. Sebenarnya hukumnya bukan sunat. Bagi salam, sunat kifayah. Kita biasa sebut sunat kifayah. Macam korban sunat kifayah. Jawab salam, fardu kifayah. Kita nak makan, bismillah kan? Asyik doa ataupun bismillah kan? Apa hukumnya? Sunat. Sunat kifayah. Bukan sunat. Yalah, memanglah sunat, tapi sunat kifayah. Sunat kifayah ni macam fardu kifayah, cuma dia bukan fardu, dia sunat. Fardu kifayah, ramai-ramai orang buat. Bukan, ramai orang ada, seorang buat, yang lain terlepas. Kalau semua tak buat, semua berdosa. Seorang ni buat, yang lain yang tak buat pun dah terlepas dosa. Fardu kifayah, kan? Sunat kifayah, tukar je lah. Semua ada ramai-ramai dalam satu keadaan, kita katalah satu rumah, satu kelompok, satu keadaan, satu taman, satu kampung, satu keadaan, orang ramai. Sunat kifayah, semua atas kepala dia ada sunat kifayah. Seorang buat, yang lain dah terlepas dah kesunatan tadi. Kerana sunat kifayah tak buat, hukumnya makruh. Fardu kifayah tak buat, semua tak buat, berdosa. Fardu kan. Jadi macam juga contoh korban. Dalam rumah tu ada berapa orang? 10 orang duduk dalam rumah tu. Atas kepala dia semua ada sunat kifayah korban. Seorang buat, okey, jika semua tak buat, semua ada hukum makruh atas kepala. 10 orang dalam rumah tu. Seorang buat, seorang dapat pahala. Yang 9 orang lagi tu hilang makruh. Sunat kifayah ada sama je, cuma kita tune sikit je. Fardu kifayah tak buat, semua berdosa. Seorang buat, yang lain terlepas. Kan? Sunat kifayah, semua sunat ada atas kepala. Seorang buat, yang lain terlepas makruh. Semua tak buat, semua atas kepala ada makruh. Makruh lah sebab sunat. Okay. Jadi bagi salam, sama dengan makan. Macam kita nak makan kan? Bismillahirrahmanirrahim. Kan? Dia baca dengan kuat lah. Kuat sikit yang orang lain dengar. Yang orang lain dengar semua tu, tak ada dah. Maksudnya terlepas dah kesunatan baca bismillah ketika nak makan. Atau kalau dia baca doa kan, dia baca doa. Dia baca Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Bismillah ala barakatillah walhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Yang dengar tu apa? 10 orang. Yang 10 orang tu kalau dia tak baca bismillah pun makan tak makruh dah. Tak makruh. Kalau baca lagi baguslah, tak payah ceritalah. Tak makruh. Yang tak dengar sunat lain lah. Sunat bagi dia. Kita ingat setiap orang nak makan sunat bismillah. Tak. Dia panggil sunat kifayah. Sebab tu bila seorang baca doa, yang lain tak baca doa kan, duduk tadah gitu aja. Kerana baca doa nak makan ni nak halau setan. Jadi bila dalam keadaan yang dengar, maka setan dah lari dah. Maka kesunatan itu sunat kekal ada dekat atas setiap kepala. Walaupun seorang dah baca doa atau baca bismillah ketika nak makan, sunat yang lain tetap ada. Cuma kalau tak baca bismillah juga tak makruh. Tu. Makan baca bismillah sunat, tak baca makruh. Dia duduk ramai-ramai 10 orang makan satu meja. Seorang bismillahirrahmanirrahim, baca kuat bismillahirrahmanirrahim. 10 orang tu semua dengar. Dia pun puak. Woi, tak baca bismillah. Dia nak baca. Tak makruh. Sama lah macam korban tadi. Dalam satu rumah, seorang dah buat, maka kalau yang 9 orang lagi tak buat dalam rumah tu, tak makruh dah. Tapi setiap atas kepala ada juga sunatnya. Cuma kalau sunat, seorang yang buat, dia lah yang dapat. Orang lain buat yang kedua, dia dapat. Cuma kalau tak buat, tak ada makruh. Faham betul-betul hukum tu? Sunat dengan sunnah. Ya. Sunat umum. Sunnah khusus. Dia panggil umum khusus mutlak.
Istilah dia panggil. Maksudnya sunat ni umum. Kadang-kadang ada yang Nabi tak buat sunat, walaupun Nabi tak buat. Tapi kalau sunnah automatik apa yang Nabi buat, apa yang lalu kat Nabi, walaupun sekali, apa yang lalu dekat Nabi, maka ia jadi sunnah. Jadi maknanya pakai serban sunat dan sunnah. Sunat dan sunnah. Tapi Nabi ada ke pakai corak-corak gini? Tak ada pula. Jadi habis tu tak sunnah lah. Tak sunnah juga. Tapi tak sunnah. Nabi pakai hari Jumaat putih. Kita pakai jubah putih, semua putih. Kita pakai hitam hari Jumaat. Sunat. Jubah tu sunat. Sunnah putih tak ada. Jadi sunnah tu yang lalu ikut Nabi. Yang Nabi sebut dan Nabi buat, maka ianya sunnah. Bila ianya sunnah, kadang-kadang sunnah tu wajib. Yalah kalau semayang, Nabi semayang. Sallu kama ra'aitumuni usalli, Nabi semayang. Sunnah, satu hal sunnah. Secara umum semayang tu sunnah. Dan kalau Zuhur, Asar, Maghrib wajib. Sebab apa sunnah? Nabi buat. Sama wajib. Sunnah tu ada yang haram ada. Sebab Nabi buat, tapi kita tak boleh buat. Apa? Kahwin banyak. Mana boleh macam Nabi. Sampai 4 aja. Itu pun 2 pun dah kecoh. Cuma ada 4. Jadi jadi maknanya bila kahwin ramai, dapat sunnah kahwin lebih pada seorang. Tapi tak boleh ikut sunnah berapa isteri Nabi berapa orang kahwin banyak kali, tak boleh dalam masa yang sama. Itu yang haram ada. Ada sunnah yang sunat yang kata tadi. Ada sunnah yang makruh. Sunnah yang makruh ada. Sunnah yang makruh Nabi buat sebab nak ajar syariat. Nabi pernah ambil wuduk sekali, basuh muka sekali. Masuk sekali basuh. Pernah 2 kali, pernah 3 kali. Tapi majoriti masuk sebahagian besar 3 kali. Kenapa Nabi buat sekali? Hukum makruh sekali. Makruh pada bilangan dia panggil. Nabi buat. Kita kata, oh sunnah Nabi buat sekali. Tak makruh. Macam tu juga minum air. Nabi minum air Zam-Zam pernah berdiri. Tapi dalam kebanyakan keadaan Nabi minum air Zam-Zam duduk. Ada sekali tu je berdiri. Boleh kita kata sunnah minum air Zam-Zam berdiri? Ada. Orang, kalau orang biasa duduk pergi Mekah, dia tahu ada orang duduk elok-elok lah, berbual air Zam-Zam, berdiri minum gok-gok Nabi. Dia salah faham. Dia kata Nabi pernah minum berdiri. Nabi minum berdiri. Para ulama kaji, kenapa minum berdiri? Nak duduk tempat tak sesuai dan sebagainya, dan nak bagi tahu minum berdiri ni bukan haram. Kebanyakannya, majoritinya duduk. Yang dia ikut berdiri tu kenapa? Dah elok-elok duduk pergi berdiri. Pelik kadang-kadang. Salah. Nabi pernah kencing berdiri. Tapi Nabi tak tunjuk kat orang. Adik ipar Nabi panjat bumbung nak repair rumah. Bila adik ipar Nabi nak repair rumah kakak dia lah. Betul lah, nak repair rumah kakak dia. Rumah kakak tu rumah Nabi lah kan. Nak panjat bumbung. Tengok Nabi ada dalam toilet lah kita kata. Masa dulu mungkin tak ada bumbung ke apa, cuma ada hadangan je. Tengok Nabi kencing berdiri. Pasti Nabi tahu. Cuma takkan Nabi kata, aku nak ajar ni, kencing berdiri tak haram. Gitu. Tak ada buat gitu. Jadi Nabi tahu keadaan tu, Nabi buat. Nabi buat nak kira hukumnya makruh, kencing berdiri. Tapi Nabi tahu nanti perkara itu akan disebar-sebarkan bahawasanya kencing berdiri ini tak berdosa. Tapi kebanyakan Nabi duduk. Kita, Nabi pernah kencing berdiri. Sedangkan kenapa Nabi kencing berdiri? Kerana kotor. Kalau duduk jubah kena dan sebagainya, adalah panjang bahas dia. Itu maksud, nampak? Kata sunnah Nabi pernah buat, tapi kita tak digalakkan buat sebab makruh. Ada yang haram buat, ada yang sunat, ada yang wajib. Harus tak ada. Sebab Nabi tak ada buat kerja-kerja gitulah. Harus ni benda Nabi tak ada buat kerja-kerja harus. Perut tak lapar, makan. Apa hukum? Perut tak lapar pun, tapi makan. Apa hukumnya makan tadi? Harus. Nabi tak buat kerja gitu. Sebab tu kita kata Nabi makan ketika lapar, berhenti sebelum kenyang. Nabi dah. Jadi harus tak adalah ceritanya. Sunnah yang harus tak ada. Apa pergi tepi jalan, sepak batu. Tu saja. Sesepak tin. Nabi tak buat kerja gitu. Jadi kita tak boleh nak kata lah. Tapi benda yang makruh Nabi pernah buat, nak bagi tahu tak haram. Nak ajar umat. Nabi pernah sembahyang asar 2 rakaat.
Silap. Tersilap, terlupa. Adakah jadi sunat? Jadi haram. Jangan buat sembahyang asar 2 rakaat. Sebab Nabi pernah 2 rakaat. Tapi Nabi terlupa yang tu. Gitulah. Perbezaan sunnah dengan sunat. Allah. Nak habis kan ni? Boleh habis kan ni? Mana tadi berhenti? Bakhil tadi. 10 orang. Cari sehari 10 orang. Untuk bagi salam. Jadikan dia maka bahawasanya memulai ini afdal. Yang memulakan salam itu yang afdal. Jadikan dia macam wirid kita. Kita suka baca apa-apa wirid-wirid, suruh baca surah-surah tertentu setiap hari, maka letak satu lagi list. Bagi salam satu hari paling kurang 10 orang. Dan lafaz salam yang kamil, yang sempurna, Assalamualaikum, yakni dengan jamak, plural. Dalam kurungan plural tulis. Tak pernah lagi tengok kitab dalam kurungan tulis plural. Jamak lah, plural lah. Yakni dengan jamak, plural. Assalamualaikum kan? Assalamualaika seorang, Assalamualaikuma untuk 2 orang, Assalamualaikum untuk 3 orang ke atas. Walaupun dia seorang, dengan jamak juga. Walaupun begitu, harus dengan Assalamualaikum, Assalamualaiki. Ka bagi lelaki, ki bagi perempuan, kuma, Assalamualaikum, kuma kalau ada 2 orang. Tu kalau seorang-seorang, Assalamualaikum, seorang-seorang. Kalau 2 orang, Assalamualaikum, lelaki perempuan bersama, Assalamualaikum, selamat sejahtera di atas kamu berdua. Kalau ada 2 orang. Kalau 3 ke atas, Assalamualaikum. Itu dari segi keharusan. Boleh. Boleh. Tapi yang afdalnya Assalamualaikum. Sama ada lelaki dan walaupun perempuan, walaupun kum tu bagi lelaki. Kan muzakkar kan? Bagi perempuan apa kalau ramai? Tak ngaji? Bagi perempuan. Tak jawab je soalan ni, dah bagi soal. Kita bagi salam, biasanya orang yang dibagi tahu lah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi peluang untuk orang yang terima salam tak boleh nak jawab lagi. Oh. So macam mana tu? Sebenarnya jawapan dia ada pada muka surat 222. Sebelah. Tapi tak sempat baca. Tak sempat kot. Ada cerita ni, iaitu mudah kita ginilah. Seorang sahabat datang bagi salam, Assalamualaikum, Nabi jawab, Waalaikumsalam warahmatullah. Seorang sahabat datang bagi salam, Assalamualaikum warahmatullah, Nabi jawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seorang sahabat lagi datang, bukan dekat-dekat, jarak masa lah sahabat cerita. Lain pula, sahabat bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Nabi jawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Wa maghfiratuh atau wa maghfiratuhu lah, kan? Sahabat lain kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh, Nabi jawab Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh wa ridwan. Sahabat lain dia dengar tu, dia bagi dengan Nabi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh wa ridwan, Nabi jawab Waalaikumsalam. Sahabat tanya, "Hei, jawab pendek, yang tadi ingat jawab panjang lagi." Dia kata, dia tak bagi can aku nak jawab lebih pada dia. Sedangkan kesunatan dia adalah bagi salam pendek, jawab panjang. Kerana orang dah bagi kita doa dulu, kita kena lebih. Sebab Nabi kata, bila kamu ada kat belakang ni, bila kamu buat satu doa, jika kamu membalas doa orang macam tu, balaslah doa tadi tu dengan sama ataupun lebih. Tiba-tiba dia bagi maksimum. Cuma wa maghfiratu wa ridwan kalau tulis kat bawah ni dhaif, pendapat dhaif. Tapi dhaif pun okeylah. Amal ajalah, pendapat dhaif boleh untuk fadhail amal. Jadi yang bawah sekali tu kan. Perasan tu bawah sekali. Jadi maknanya bagi salam pendek, jawab salam. Tapi kalau orang tu dah bagi panjang, sebab tu masa khutbah, masa Assalamualaikum warahmatullahi kan, bisa tak? Assalamualaikum, duduk. Assalamualaikum warahmatullahi, duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, duduk. Yang duduk yang ni khatib. Perasan tak? Macam-macam ada. Macam-macam panjang. Sebenarnya yang terbaik adalah Assalamualaikum warahmatullahi.
Duduk. Ataupun Assalamualaikum saja. Sebab ni nak jawab panjang sikit. Tapi dia Assalamualaikum warahmatullah. Itu dah maksimum. Jadi dia orang jawab Waalaikumsalam. Tak kena. Cuma bukan ni kira sah batal. Kaedah tu lari lah. Patutnya bagi salam sependek mungkin supaya dia orang jawab tu lebih. Tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ikut pendapat lain ada jawab lagi. Orang tahu ke? Wa maghfiratu wa ridwan. Jadi orang jawab apa? Waalaikumsalam. Pendek lagi. Kita bagi panjang, dapat doa pendek. Sebab tu bagi pendek, jawab panjang. Cuma itu bukan cerita dosa pahala tak ada makruh, tak ada apa. Cuma dari segi adab adab. Dari segi adab lah. Jadi tak payah nak besar-besarkan masuk benda small matter lah, benda kecil. Semua benda kecil. Sekarang ni nak habis baca perenggan ni. Perempuan tadi, saya soal perempuan. Perempuan, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Perempuan, Assalamualaikum. Assalamualaikum bagi lelaki, bagi dua orang. Assalamualaikum juga bagi perempuan. Assalamualaikum muzakkar bagi lelaki, bagi perempuan untuk ramai. Assalamualaikunna. Itu harus semua. Kan saya dah cerita dah sebelum ni, masa kita idaman penuntut lagi tu. Lupa tu. Cerita Piramli takkan lupa juga. Dalam cerita Piramli tu ada. Saya terkejut dengar mula-mula. Yang cerita hamba-hamba tu, yang cakap slang Arab tapi bukan Arab pun. Kan ada hamba tu yang hamba marjinah beli hamba yang kena beli tu kan. Kan bila siapa nama ni? Allah, saya bukan ingat cerita-cerita ni pun. Ingat yang itu aje. Siapa nama yang dia malas kerja tu? Isteri dia tu kan nak pergi minta beras. Isteri dia tu kan nak minta beras dekat Marjina, ingat apa? Marjina nak beli nak pinjam beras. Masa dia nak masuk rumah tu dia bagi salam kan? Dia Assalamualaikum. Orang yang dalam jawab Waalaikumsalam. Dia dah cerita dah sebelum ni, macam mana dia lupa? Betul lah tu, harus. Tapi kita kata Assalamualaikum juga patutnya. Dari segi afdal. Afdalnya Assalamualaikum walaupun perempuan. Jangan doa Assalamualaikum pula. Okey. Yakni dengan jamak walaupun, dan jikalau bagi seorang sekalipun walaupun seorang. Warahmatullahi wabarakatuh. Dan menambahi sunat tambah warahmatullahi wabarakatuh oleh orang yang mengembalikannya. Orang yang jawab warahmatullahi wabarakatuh. Bagi assalamualaikum, jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dua jawab lah, lebih panjang. Dan lalu Nabi SAW atas kanak-kanak maka sabdanya Assalamualaikum ya sibyan. Sibyan tu kan kanak-kanak lah. Itulah dia punya itulah untuk bagi kat budak, bagi salam kat budak. Dan sabda waqala sallallahu alaihi wasallam, ni kata tadi, assalamu tahiyatun limillatina wa amanun lidhimmatina. Qala Allah Ta'ala wa idza huyyitum bitahiyatin fahayyu bi ahsana minha au rudduha. Ni kata waqala Allah Ta'ala. Mana ayat Quran ni? Apa dia? Bermula salam itu aluan bagi agama kami, pengenalan kita, yakni sebab bagi kekal berjinak-jinak antara ahlinya. Geng salam ni. Dan aman bagi zimmah kami, yakni maksud dia memberi salam oleh orang muslim atas muslim, maka tetaplah hatinya, maka bersaudaralah dan hilanglah ketakutannya. Bila bagi salam hilanglah takut, entah siapa ni jahat ke baik bagi salam. Firman Allah Ta'ala, jawapan yang tadi tu, dan apabila dialuankan kamu, diberi pada kamu tahiyah, penghormatan, maka kembalikan olehmu penghormatan tadi akan tahiyahnya dengan yang terlebih baik daripadanya. Tu habis. Kat situ lah cukup. Saya ingat nak habis kan. Maka sedikit berkaitan dengan salam.
kalau kita soalan yang tadi, ada riwayat dekat bawah ni tulis, seperti ditambahkan atas lafaz orang yang memberi salam atau kembali olehmu akan dia, yakni akan seumpama tahiyahnya. Bagi salam macam tu, jawab yang sama ataupun yang lebih baik. Riwayat, saya baca sekali lalu je lah riwayat yang jawab soalan tadi. Dan riwayat Abu Daud dan Tirmizi daripada Imran bin Husain, berkata ia, datang satu lelaki A'rabi kepada Nabi SAW, maka berkata ia, Assalamualaikum, maka mengembalikan Nabi atasnya akan salamnya, kemudian duduk ia, maka bersabda, baginya 10 kebajikan. Kemudian datang lelaki lain, maka berkata, Assalamualaikum warahmatullahi. Ni cerita tadi ni. Ni hadis. Assalamualaikum warahmatullahi, maka mengembalikan Nabi atasnya akan salam, maka duduk ia, maka sabdanya, baginya 20 kebajikan. Kemudian datang lelaki yang lain dan berkata ia, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak, salah ni. Bukan. Ini dia bertukar yang bawah ni. Kalau yang ada Jawi dia tahu, dia bertukar yang bawah. Bukan Waalaikumsalam tu. Assalamualaikum. Dan yang lain pula berkata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka mengembalikan Nabi atasnya akan salamnya, maka duduk ia, maka sabda Nabi, baginya 30 kebajikan. Nampak? Tambah makin lebih kebajikan. Dan pada satu riwayat bagi Abi Daud, kemudian datang lelaki yang lain, maka berkata ia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Tu kata dia. Okay? Maka mengembalikan Nabi atasnya dan sabdanya, baginya 40 kebajikan. Demikianlah ada fadailnya. Dan tersebut dalam kitab Ibnu As-Sunni dengan isnad yang dhaif. Yang saya kata pendapat dhaif tadi. Daripada Anas, katanya adalah seorang lelaki lalu ia dengan Nabi SAW, padahal memelihara ia akan binatang sahabatnya tengah mengembala. Maka berkata ia, Assalamualaikum ya Rasulullah, maka sabdanya, bukan Assalamualaikum. Yang ni yang Waalaikumsalam tadi, dia bertukar tu, yang Rumi tu. Maka sabdanya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh wa ridwan. Maka sembah setengah sahabatnya, ya Rasulullah, engkau salam atas lelaki ini, akan salam yang tiada engkau salam akan dia atas seorang daripada sahabat engkau. Sabdanya, sebab dah terlebih dah, maksimum dah. Sabdanya, apa yang menegah akan daku daripada demikian itu? Aku tak boleh dah nak lebih pada tu dah. Salam dah maksimum, nak jawab macam mana? Dan iaitu berpaling ia dengan pahalanya lebih daripada 10 orang lelaki. Maksimumnya lah. Demikianlah tersebut di dalam Azkar An-Nawawi dalam kitab Ghunyah bagi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Wallahu a'lam. Habis. Habislah bab salam 3 kali dalam masa 7 bulan. Habis bab salam. Habis jaga-jaga. Okey. Sebab hari ni bukan jadual. Boleh. Kirim salam. Okey, macam mana cara-caranya? Ataupun hukum yang berkaitan. Bagi salam sama dengan bagi barang. Kirim salam sama dengan kirim barang. Sama. Cuma barang ada barang, salam ada salam. Kena ada salam. Kalau kata kirim salam, tak wajib bagi kita untuk bagi tahu dekat kirim salam dekat Ahmad. Tak wajib kita kirim. Kirim duit dekat Ahmad berapa? 10,000. Kirim kat dia. Okey. Tapi dia tak bagi duit. Kita kena bagi tak duit kat Ahmad 10,000? Bukan tak boleh. Kau tak bagi, aku nak bagi kau macam mana kat Ahmad? Air liur aja. Jadi bila macam tu juga kirim salam tak wajib kita bagi. Tak wajib kita bagi sampaikan. Tapi boleh sampaikan. Ada dia kirim salam. Macam tu je lah. Kirim salam kan, dia kata kirim salam ke Ahmad. Mat, lepas kita jumpa dia, Mat, Abu kirim salam. Tu je lah. Jawab tak wajib juga. Sebab mana ada barang. Cuma nak cakap boleh cakap. Pahala ada? Tak ada lah. Dia panggil tanda ingatan je lah. Bagi salam tu maksud tanda ingatan. Bukan dengan maksud ibadah. Tanda ingatan. Sebab Melayu punya bagi salam ada dua makna. Satu, bagi salam Assalamualaikum sungguh. Yang kedua, nak beritahu kat dia, aku ingat kat dia. Itu maksud bagi salam. Tadi tak salah pun kita kata. Tapi yang kata kirim salam. Maksudnya cakap kat dia, aku ingat kat dia. Tu maksud dia. Tapi istilahnya kirim salam. Jadi sebenarnya tak ada masalah pun. Apa benda kirim salam tak reti, tak bagi salam. Salah. Tak. Maksud kirim salam tu dulu apa? Kirim salam Assalamualaikum. Baru salah. Kirim tak bagi.
Jadi caranya kirim salam kat dia, yang sungguh punya kirim salam kat dia, Assalamualaikum. Kalau ayat dalam kitab, kirim salam kat dia dengan lafaz Assalamualaikum. Jadi macam pelik pula dengan lapah. Tak payahlah. Kirim salam kat dia, Assalamualaikum. Ini untuk aku ke untuk kirim salam tadi? Untuk dia. Habis untuk aku, Assalamualaikum. Belah. Untuk aku pula. Sebab itu kirim bukan untuk dia. Dia kirim salam dekat dia, kirim salam kat dia, Assalamualaikum. Dia pun jawab, Waalaikumsalam. Tak, dia tak jawab. Ini bukan aku bagi kau. Kau jangan jawab. Habis untuk aku mana? Nanti sekejap lagi kita nak pisah nanti. Aku bagi salam untuk kau pula. Jadi kirim salam. Bila dah dapat salam, istilahnya dah ada barang lah, sudah ada barang, wajib bagi. Tahu sebab dia suruh kirim salam. Kirim barang kan wajib bagi. Bila bagi salam tu, wajib jawab orang yang terima tu. Wajib lah, fardu kifayah, wajib jawab sebab dah dapat kiriman. Kata macam mana? Ahmad kirim salam. Bila jumpa dia, Ahmad kirim salam kat kau. Macam, dia ada kirim 10,000 kat kau. Tunggu je. Cakaplah terima kasih. Cakap terima kasih. Bagilah dulu duit. Cakap saja. Samalah. Dia kirim salam kat kau. Tunggu lah. Tanyalah mana salam. Dia tak bagi. Oh, say hi. Dia sekadar nak hi. Maksudnya, ingat aku dalam doamu. Gitu aje lah. Bukan maksudnya nak bagi sungguh. Dia tak payah jawab. Oh, iya ke? Allah, aku dah lama tak jumpa dia. Tak payah jawab pun. Tapi kalau kata, dia kirim salam. Mana? Tak ada. Kalau dia kirim salam, Assalamualaikum. Baru jawab. Masa jawab, lain sikit. Jawab dia, Wa'alaika wa'alaikumussalam. Sebab untuk postman pun ada dia punya bahagian. Bukan sekadar jawab dia je. Jawab sekali dekat untuk penghantar tadi. Jadi wa'alaika ni untuk engkau. Wa'alaikumussalam untuk dia. Jawab. Kalau jawab wa'alaikumussalam pun boleh. Jadi dia panggil tak mengenang budi. Orang punya lah bawa jauh-jauh, tiba-tiba kau jawab dia je. Aku macam mana? Wa'alaika wa'alaikumussalam. Itu. Cuma macam tadilah. Ada orang kata salah. Kirim salam ni salah. Kirim salam kena lafaz Assalamualaikum. Baru betul. Tidak. Tak semestinya salah. Bergantung kepada apa maksud kirim salam kita. Kadang-kadang kita kata kirim salam. Maksud dia? Tanya khabar. Jadi tak salah lah. Kadang-kadang kita kata dia tu cerdik, tapi kita nak bagi tahu dia tu bodoh. Kan? Kau ni apa sah cerdik sangat? Nak kata bagi tahu cerdik ke bodoh? Apa benda kau ni cerdik sangat? Selipar jangan letak kat atas. Nampak tangga tu? Baca tak situ? Jangan letak selipar di sini. Kau letak kenapa? Kenapalah cerdik sangat? Maksudnya apa? Tak cerdik Jadi kadang-kadang bahasa yang disebut bukan maksud itu, ada maksud lain. Macam tu juga. Kirim salam bukan maksud kirim salam betul. Maksudnya kata kat dia, aku ingat dia. Jadi kalau kirim salam dengan maksud salam betul, kena bagi barangnya. Assalamualaikum. Jawab wa'alaika. Dia nanti jawab wa'alaika wa'alaikumussalam. Tu lah. Apa dia? Salam maut. Itu tak ada. Kirim salam maut pun sama juga. Istilah dia adalah aku ingat kau tapi jenis marah. Aku ingat kau tapi ingat marah. Marah tu bukan marah nak gaduh, panas. Biasa datang balik kampung, balik kampung, datang rumah aku dulu. Kalau kata balik kampung raya ke datang rumah aku, kali ni tak datang pula. Jadi ada perasaan macam marah, bukan marah lah, faham? Tak puas hati, maka kau kisah salam dia, kisah salam maut. Maksudnya kau kata kat dia, aku ingat kat dia tapi ingat marah. Kau tak datang. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Ustaz, selalunya kalau umrah dia orang kirim salam kepada Nabi kan? Apa cara yang terbaik untuk? Sama juga. Kirim salam kat Nabi, tapi kalau dengan Nabi kita cakaplah dengan lapas sebab nampak adab sikit kan. Kalau kawan-kawan kirim salam kat dia, Assalamualaikum. Kalau dengan Nabi kita kirim salam kepada Nabi, kena lain lah sikit. Sebenarnya boleh aja kirim salam kat Nabi, Assalamualaikum, boleh je. Tapi bila dengan Nabi lain sikit lah. Kirim salam kat Nabi dengan lafaz, kan bunyi takut sikit tu, respect sikit. Dengan lafaz Assalamualaikum ya Rasulullah ke Assalamualaikum ya Rasulullah sebagainya. Dengan lafaz itu kirim. Kemudian dia nanti pergi kata begitu, cakap je lah, umatmu nama sekian-sekian kirim salam
kirim salam, lafaz, bagi tahu lafaz apa yang dia sebut. Cuma boleh. Sebenarnya dari segi nak bagi salam dekat Nabi, sebab spesialnya Nabi, ada malaikat, Allah dah sediakan malaikat khusus kerja bawa salam. Bawa selawat lah, salam tu selawat lah. Memang ada. Standby aja, tak ada kerja lain. Kerja dia bawa je. Kita selawat je, tu sampai. Alah, malaikat kan macam cahaya. Cahaya ada tak? Dia makin terang. Tak ada, cahaya tu sampai kan. Jadi kita Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dah sampai dah kat Nabi. Malaikat tu. Lepas tu datang balik. So, cahaya. Kan kita panggil kelajuan cahaya. Cahaya sungguh. Jadi dah ada. Cuma boleh kita kata gini, tak payah kirim salam lah sebab dah ada dah. Boleh tak? Tapi nak kirim salam tak ada apa. Alah, kau nak kirim barang, kenapa nak kirim kat aku? Dah alang-alang kau nak pergi sana kan? Aku nak kirim, kau nak balik kampung aku juga. Kirimlah dekat mak aku. Kan boleh pakai JNT. Boleh pakai pol laju. Tak apalah, pol laju aku hantar dah. Ni nak hantar kepada kau juga. Boleh tak? Okay. Janganlah kata tak boleh pula. Sebab ada orang kata tak payah. Ada malaikat yang khusus. Tak semestinya. Nak hantar banyak JNT pun aku hantar. Pol laju pun aku hantar juga. Engkau ni dah halang-halang pergi pun aku nak hantar. No problem. Bagi salam kat Nabi supaya Nabi ingat kita, Nabi kenal kita, nanti Nabi mengaku kita umat dia. Sebab tu selawat dan kirim salam itu. Cuma kesian dekat orang yang nak pergi Mekah, nak kirim nak ni. Jadi tok guru aja ngelas. Tok guru aja macam ni nak buat. Macam sama juga kirim doa, sama juga. Kirim doa lepas depan Kaabah, doa dekat Raudhah sebagainya. Ramai sangat. Zaman sekarang lagi mudah. Dulu tok guru aja suruh tulis. Jangan cakap, suruh tulis. Ni nak tolong baca doa atau ni doa saya ya, doa depan Kaabah, tempat mustajab lah. Bagi tulis. Jangan dengar. Kau tidak satu-satu nak hafal nanti. Bagi. Kalau kirim salam bersama, tulis. Sambil-sambil tulis tu dia baca lah, Assalamualaikum ya Rasulullah gini. Tak tulis nak bercakap apa pun. Tulis. Sama sekarang lagi senang. Zaman dulu tulis. Kau nak pegang. Pegang tulis tu, pergi depan Kaabah, ya Allah ya Tuhanku, ni doa yang dalam ni ya Allah, kau makbulkanlah semua. Kawan-kawan aku settle, tak payah fikir. Macam tu juga ya Rasulullah, sahabat-sahabat kami yang tertulis dalam ni ramai. Kalau seorang dua tak payahlah. Kan sama sekarang senang, WhatsApp. Ya Allah, yang ada WhatsApp ni daripada negara kami ya Allah. Kata gua ajar gitu. Tak susah sebab dia akan menyusahkan. Nak pergi Mekah aja, kirim ajwa setengah kilo ajwa. Alah nak kirim dia 3-4 kilo. Ratus-ratus sikit. Ini setengah kilo orang tu kejap. Ini nak setengah kilo, ini nak berapa kilo. Susah dia nak ibadah kena pergi fikir benda tu. Kan dia kan nak kira macam tu. Tambah lagi nak doa, nak bagi salam, nak macam-macam, tulis aja. Gitulah. Orang yang selalu pergi yang kena kirim ni, jangan cakap aku tak ingat. Tulis masuk WhatsApp. Nanti masa nak bagi salam, Assalamualaikum ya Rasulullah. Aku ni umatmu. Ni kami lah daripada Malaysia. Dalam ni ada WhatsApp ni, pakat-pakat kirim salam dengan lapas Assalamualaikum ya Rasulullah. Dalam ni. Itu je lah. Depan ya Allah ya Tuhanku, kau makbulkanlah doa-doa yang didoakan oleh saudara-saudara kami dekat negara kami seperti yang ada dalam kertas ini, dalam WhatsApp ini dan sebagainya. Boleh lah. Boleh. Cuma kalau itu biasa buat apa? Buat tahlil. Cuma kalau ada 20 permohonan tahlil, boleh lah. 20 orang. Iyalah, maksudnya peserta tadi tu. Peserta tu kalau 20 orang, setiap seorang tu berapa puluh orang nama pula kan? Boleh lah. Kalau setakat ada baru meninggal, lepas tu ada 3-4 orang, melampau lah. Melampau macam boleh lah, tak salah. Boleh. Cuma tujuan kita kata boleh buat macam tu kerana dia dah menyukarkan. Kalau 2-3 orang sebut ajalah. Sedangkan dalam doa tahlil itu Allahumma fillahu warhamhum wa'afi wa'fu anhum. Dah ada dah mereka semua mereka boleh. Allahu a'lam. Tangguh dulu.
Kita sudah dengan tasbih kafarah dan salawatullah subhanakallah wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana lafi khusr. Haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.